Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi dalam seminar kali ini, Dunia Ahli Sufi. Bila kita kata ahli sufi, mesti difahamkan dari permulaan, ahli sufi bukan ahli tarikat. Beza. Tarikat hanya timbul 300 tahun selepas Hijriah. Rasulullah dah wafat, sahabat-sahabat dah wafat, baru tarikat timbul dalam sejarah Islam. Sufi atau tasawuf sudah ada sebelum zaman Islam. Dalam seminar ini kita tidak buat sejarah, tapi kalau ada masa kita lain kali kita buat sejarah dan kita boleh lihat tasawuf sudah ada zaman sebelum Islam. Semasa kaum Quraisy keluar dari Mekah untuk berniaga, maka turun ahli sufi tawaf di sekeliling Kaabah. Itu jam Rasulullah belum lahir lagi, belum. Dan bila Rasulullah hijriah ke Madinah, turun ramai ahli sufi dari gunung dan lembah masuk ke Madinah dan memeluk agama Islam di tangan baginda. Maka dikatakan kita ini tasawuf jalan Nabi-Nabi. Setiap Nabi mengajar tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf ialah mengenalkan Allah kepada umat mereka dan menyembah Tuhan yang satu. Itu dikatakan ilmu ketuhanan. Tasawuf itu mengajar ilmu ketuhanan, iaitu mengenal Allah, Tuhan yang satu, dan menyembah Allah, Tuhan yang satu itu. Itu pasal kita kalau tengok Ibnu Abbas dan juga Syekh Abdul Qadir Jalani mentafsirkan ayat Al-Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, bermakna tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk bermakrifat kepadaku. Makrifat makna mengenal Allah, makrifatullah mengenal Allah. Jadi makrifat sudah diajar setiap Nabi. Sebelum itu juga dalam alam azali, sebelum kita lahir, Allah juga sudah ajar. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dia kenalkan diri dia kepada kita dalam alam azali sebelum kita lahir. Dan di surah Al-A'raf ayat 172, dia berfirman supaya kamu tidak mengatakan kamu tak mengenal aku dan dengan itu tidak dapat menyembahku. Tak ada alasan yang kita tidak kenal. Dan kamu tidak akan katakan aku mengikut agama nenek moyangku, jadi jangan aku dipersalahkan. Persalahkan nenek moyangku. Tidak boleh, tak ada excuse, tak ada alasan. Sudah dia kenalkan sebelum kita lahir dalam alam azali ayat 172. Dia berfirman kepada jiwa kita dalam alam azali, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, dia sudah kenalkan. Justru semua anak Adam dilahirkan mengikut hadis Rasulullah SAW beragama Islam. Semua anak Adam. Tapi mereka telah disesatkan oleh syaitan dan juga ibu bapa mereka. Jadi itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kita mesti fahamkan satu di sini, sufi bukan tarikat. Ahli sufi tak perlu tarikat, tapi tarikat perlu ahli sufi. Pasal kita ada ilmu ketuhanan, mereka tak ada. Mereka ada zikrullah dari lisan ke qalb ke sir. Itu yang mereka jalankan, tapi ilmu tak ada. Ilmu ketuhanan adalah dengan ahli sufi. Ada yang sudah belajar dengan saya semenjak 1990, 30 tahun. Ada 20 tahun,
ada 15 tahun, ada 10 tahun, 5 tahun dan terus. Dan tiada apa yang diajar melainkan ilmu ketuhanan. Mengenal Allah Tuhan yang satu dan menyembah Allah Tuhan yang satu tanpa mensyirikkan dia. Itu yang diajari. Jadi harap terutama peserta-peserta baru dari Malaysia, Indonesia dan Singapura jelas di fikiran, terutama yang juga daripada tarikat, kita tidak ajar tarikat di sini. Ini ahli sufi. Ahli sufi sudah ada dari zaman ke zaman sampai sekarang. Tarikat hanya timbul 300 tahun selepas Hijriah. Jadi itu jelas. Jadi kita boleh kata ahli sufi ni ahli sufi, bukan tarikat. Jadi kalau kita tengok dari raja yang saya beri ni, ahli sufi pertama mesti dia mencapai makrifatullah. Tidak boleh kita katakan kita ahli sufi kalau kita tidak bermakrifat. Kalau kita tidak bermakrifat, kita bukan ahli sufi. Ahli sufi satu-satunya syarat kita mesti makrifat. Kita mesti sudah mengenal Allah SWT dan kita kenal melalui ilmu yang yakin terus sampai kepada ainul yakin. Itu dalam surah At-Takasur. Dengan ilmu yang yakin, kamu akan lihat dengan penglihatan yang yakin walaupun neraka jahanam. Jadi dengan ilmu yang yakin, kita akan dapat penglihatan yang yakin. Dengan itu di mana kita melihat, kita sedar, kita melihat akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana juga kita memandang. Jadi kita kenal dia melalui sifat dan af'al dia. Af'al makna perbuatan dia. Sifat dia macam mana dia maha tinggi. Adakah besar daripada bulan bintang? Adakah dia macam mana dia maha luas? Cucu kita bertanya, ya Tok, lautan luas saya nampak, kenapa Tuhan maha luas saya tak nampak? Melainkan you makrifat, you tak boleh jawab. Kalau langit tinggi saya boleh lihat, Allah maha tinggi, kenapa saya tidak boleh lihat? Maha besar, kenapa saya tidak boleh lihat? Nek, macam mana Tuhan melihat? Mata dia berjuta ke? Cacing sakit perut dalam tanah dia boleh tahu ke tu? Nek, macam mana dia tahu cacing sakit perut dalam tanah? Macam mana dia melihat? Macam mana dia mendengar? Macam mana dia mendengar Arnab menangis digigit oleh harimau dalam hutan? Macam mana dia mendengar ni? Macam mana dia tahu satu daun jatuh dalam hutan di malam yang gelap? Macam mana dia tahu? Macam mana dia mengawasi? Melainkan kita makrifat, kita tak boleh jawab. Macam mana dia tahu isi hati kita? Apa maksudnya dia yang zahir? Kita nampak kayu, batu ni dia ke yang zahir ni? Kayu, batu, harimau, manusia. Apa maksud dia yang halus? Kalau dia halus, saya boleh tanya dia mati. Dia kata aku maha halus. Kalau dia halus, tanya dia mati. Maksud dia maha halus. Kan? Kita mesti mau faham. Jadi makrifatullah, pertama kita kenal sifat-sifat dia. Jadi ini yang mustahak. Anak-anak cucu-cucu kita akan mencari, setiap generasi akan mencari Allah SWT. So jadi naluri setiap manusia mencari Allah. Jadi kalau kita tahu, cucu-cucu kita tak payah lari. Nenek tahu dah. Tanya nenek, nenek boleh jawab. Alhamdulillah. Itu yang kita mau jelaskan supaya kalian faham tentang sifat Allah SWT. Dan juga kita akan terangkan tentang af'al. Ini lagi berat. Perbuatan Allah SWT.
Nek, kenapa Allah turunkan tsunami bunuh beribu-ribu orang ni? Allah zalim ke ni? Allah suka matikan orang ah. Allah suka seksa orang. Ini pertanyaan orang barat timbul, selalu timbulkan. Your Allah is very cruel. Why he bring down tsunami, kill people? Kenapa turunkan tsunami, bunuh orang? Your Allah very cruel, create hell to punish people for his enjoyment. Allah tu zalim, bikin neraka untuk seksa orang untuk dia punya kesukaan. Wah, macam-macam dia hentam. Ini international forum, you masuk Quran, you tengok macam-macam dia hentam. Allah SWT zalim, penjenayah, nyanyuk dan sebagainya. Kerana tidak kenal. Tapi kalau kita tak boleh jawab pada anak cucu kita, kenapa tsunami ni untuk Allah turunkan? Bunuh beribu-ribu orang Islam pun mati tu. Kenapa dia begitu zalim? Kenapa Al-Quran ni cerita pasal bunuh? Patut Quran suci. Kenapa tulis pasal bunuh? Jihad, bunuh. Ini ditimbulkan oleh ahli-ahli masyarakat barat. Kalau kita tidak jaga, anak cucu kita akan terikut. Ini globalisasi. Diorang punya idea akan masuk sini. Kan? Dan akan mereka bertanya. Dan kita masuk dalam forum international, ahli syariah tak mau jawab. Diorang punya pendirian jangan jawab. Ini semua ahli neraka punya. Ini soalan ahli neraka, jangan jawab. Biarkan. Tak boleh. Anak cucu kita akan belakang hari jadi atheist ataupun jadi free thinker, tidak percaya dengan Allah SWT. Pasal tak ada jawapan. Maka perlu kita ahli sufi, kita ke depan. Seperti saya sudah masuk dunia international dan terangkan pada mereka. Alhamdulillah, sambutan sangat baik. Dan walaupun saya dah berhenti memberi penerangan dah beberapa bulan, tapi feedback dari tiap-tiap minggu 2,000 lebih masuk mengkaji apa yang saya sudah terangkan. Alhamdulillah. Dan tumahan mereka pada Allah dan Rasulullah dan Al-Quran makin berkurangan. Alhamdulillah. Dan bagi orang Islam yang di dalam forum itu sangat bahagia saya dapat terangkan dan menerima penerangan-penerangan saya. Tapi di sini, di sana saya tak boleh mengajar. Tidak boleh beritahu, sampaikan ilmu ini. Dengan kalian saya bisa. Semoga kalian satu hari, dan sekarang pun saya sudah lihat, banyak juga kalian dah bisa ke hadapan untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya prihatin, jawapannya sangat baik. Alhamdulillah. Teruskan supaya umat kita tidak menjadi atheist ataupun free thinker ataupun murtad, mustahil. Jadi kita mesti kenal af'al Allah. Dengan af'al dia, sifat dia, af'al dia kita kenal, baru kita berreda. Reda dengan segala kadar dan kadar takdir kita yang Allah sudah tetapkan. Itu rukun iman ke-6. Rasulullah bersabda, siapa tidak terima kadar dan kadar belum beriman. Walaupun dia sedekah emas segunung Uhud, Allah tolak. Apa tu rukun iman ke-6 tu? Baik dan jahat daripada Allah SWT. Bukan baik saja, baik dan jahat daripada Allah SWT. Macam mana Allah pun buat jahat. Dalam firman dia pun dia kata, aku yang mengilhamkan kefasikan dan aku juga mengilhamkan ketakwaan. Dua-dua. Ya. Kalau gitu Allah buat jahat. Belajar dulu af'al dia.
baru kita tahu kita anggap jahat tapi tidak. Kita dah faham baru kita tahu. Tidak faham, kita akan menyalahi dia. Itu yang Allah berfirman, mereka tidak menghormatiku seperti yang mereka mesti. Jadi itu yang problem. Jadi Alhamdulillah, bukan saja kita akan kenalkan kalian dengan sifat Allah. Kita akan membantu kalian memahami af'al Allah SWT. Supaya kalian boleh terima dengan senang hati. Tak ada soalan, tak ada apa. Tak ada kata dia apa tu, suka menyeksa, dia suka membunuh. Kita sudah akan af'al. Kita tahu. Tidak ada masalah. Dengan itu kita redha. Itu peringkat yang tinggi lagi, redha. Rasulullah SAW bersabda, tidak seseorang masuk ke syurga dengan amalan dia. Kita boleh amalan lah siang malam. Malam kita bersengkang mata, tahajud sampai subuh, mengaji. Siang kita puasa sunat, melainkan 5 hari tak boleh. Lain kita puasa. Tetapi kalau Allah tidak redha, tidak akan kita masuk syurga. Jadi ditanya Rasulullah, begitu kamu Rasulullah, begitu juga aku. Bukan amalan yang buat kita masuk syurga. Keridaan Allah SWT. Karena itu seorang pelacur yang sudah ada umur memberi seekor anjing minum air daripada kasut dia ambil kasut, dia ambil air kasih anjing minum supaya anjing itu tidak mati kehausan. Diampunkan dosa dia semua. Kalau dia masuk syurga, kita tanya, ya puan, apa amalan masuk syurga ni? Dia tengok kiri kanan, melacur lah. Dia tak ada buat apa. Melacur lah. Tapi adakah dia melacur, dia masuk syurga atau apa? Bukan. Keridaan Allah. Allah reda, dia kasih anjing itu minum, anjing itu tidak mati, dia reda. Ada orang yang bunuh 100 orang. Penghabisan yang dibunuh seorang ulama dia bunuh atau imam. Kerana mengatakan dia dah bunuh 99 orang, Allah tidak akan mengampunkan dosa dia, jadi dia genapkan 100. Dia genapkan 100. Lepas tu dia pergi satu lagi tempat, dia tanya, boleh tak saya bertobat? Dia tanya, apa awak dah buat? Saya nak bunuh 99. Belakang saya pergi tu ulama kata tak boleh, saya bunuhkan 100 lah. Oh, ini saya tak boleh jawab lah. Dia tahu kalau dia jawab salah kena bunuh. Awak pergi dari satu tempat tu, itu lebih pandai daripada saya. Jadi ini orang turun, jalan, meninggal dunia. Malaikat syurga kata, ini aku punya. Malaikat neraka kata, ini aku punya. Allah suruh ukur. Mana yang dekat? Itulah tempat dia. Diukur syurga. Kalau kita tanya, ya tuan-tuan jangan masuk syurga dulu, nak tanya, apa amalan masuk syurga? 100 orang aku bunuh. Last kali ulama besar aku bunuh 100. Adakah dia bunuh ulama masuk syurga? Bukan. Keredaan. Macam mana mencapai keredaan dia? Itulah kita mesti kenal dia. Makrifat pada dia. Mengenal sifat dan afal dia. Baru kita reda. Itu yang dia berfirman kepada Rasulullah, ya Muhammad, naklah engkau pertama-tama menyerah diri. Wah, ya Muhammad, naklah engkau pertama-tama menyerah diri. Dan Rasulullah berkata, aku dan mereka yang mengikut aku menyerah diri. Menyerah diri kepada Allah qada dan qadar. Tidak kita melawan, kita terima. Sudah kita sampai ke peringkat itu, yang tinggal ibadah. Imam Ghazali berkata, setelah mereka bermakrifat, mereka akan memperkemaskan diri mereka untuk beribadah lebih berkesan kepada Allah SWT. Itu pasal tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jadi kita ahli sufi, malam mesti bangun tahajud. Dan saya sudah surkan kurang-kurang 20 rakaat. Supaya 20 rakaat ni lepas tu 3 tahajud.
3 witir. 20 tahajud, 3 witir. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kita sudah sudah season lah. Kita sudah train diri kita untuk sembahyang tarawih 20 rakaat, 3 witir. Itu 20 dan 3. Mengajilah sampai subuh atau zikrullah sampai subuh. Setiap malam bersengkang mata. Pagi kita puasa. 5 hari tak boleh. 2 hari hari raya, 3 hari tasyrik. 3 hari selepas hari raya haji tak boleh. 5 hari. Lain kita. Hari-hari kita puasa. Saya 5 hari seminggu dalam negeri. Kalau saya musafir, saya tak puasa. 6 hari. 6 hari seminggu. Hari Senin hingga hari Sabtu saya puasa. Lama lah, tahun 79 saya ingat. Saya ingat 81, 79 adalah. Lepas tu saya pergi England. England belajar, saya tak belajar, tak puasa. Lepas balik sini, 81, sudah start balik. 6 hari seminggu dan banyak. Juga kalian ada 6 hari, ada 5 hari, ada 4 hari. Alhamdulillah. Kenapa kita puasa sunat? Kerana puasalah kita dapat melawan nafsu. Kita dapat melawan nafsu kita. Nafsu nak makan, nafsu nak minum, nafsu nak buat jahat dan sebagainya. Puasalah dapat menunggang nafsu. Jadi bukan saja malam kita bersengkang mata, siang kita berpuasa. Sahabat Rasulullah Harithah, malam bersengkang mata, siang dia berpuasa. Dia seolah-olah boleh melihat arasy Allah. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW berkata, Ya Harithah, kamu sudah kenal keimanan. Istiqamah. Mana disuruh bertahan, teruskan. Itu dia. Bukan saja kita malam bersengkang mata, siang kita berpuasa. Kita mengaji Quran. Kurang-kurang 1 ain dapat. 1 hari, Alhamdulillah. Pasal Quran itu adalah ayat daripada Tuhan kita. Ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca. Dan zuhud mana hidup sederhana. Jangan terlampau materialistik. Sederhana. Zuhud. Banyak sedekah. Dan juga hati mesti ada kasih sayang. Cinta. Cinta ahli sufi, saya nak tekankan di sini, ialah holistik. Dalam bahasa orang putih, holistik. Cinta yang suci. Bukan cinta kerana mau keduniaan, mau keistimewaan, kemuliaan. Holistik. Mana suci. Cinta yang suci kepada semua. Dan pegang pada syariah. Apapun pegang pada syariah, Quran dan sunnah. Dan sunnah sahabat-sahabat yang dapat petunjuk. Dan akhir sekali, sebenar-benar takut kepada Allah SWT. Jadi itu ringkasan hidup ahli sufi. Maka kita sekarang masuk kepada kita punya lecture sekarang. Tasawuf. Jadi Imam Ghazali menekankan tasawuf ialah satu bidang di mana kalau kita
memasukinya, kita mempelajarinya, kita akan sampai kepada pengenalan kepada Allah ataupun ma'rifatullah. Imam Ghazali menekankan tasawuflah bidang untuk sampai kepada ma'rifatullah. Dan ini adalah ilmu mukasyafah atau ilmu batin. Ya? Bila kita mencapai ma'rifatullah, maka terangkatlah tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Berarti di mana pun kamu memandang, di situ aku ada. Itu dah. Kita sudah makrifat. Dan ahli sufi ni, pengairan sufi ni macam-macam interpretasi, tapi kebanyakan tuju ialah kata suf itu datang daripada perkataan baju kulit yang ahli-ahli ibadah ni selalu pakai. Kulit binatang dia pakai suf. Jadi selalu ahli ibadah zaman dulu dia pakai baju binatang, suf. Jadi dipanggil ahli sufi. Itu banyak berpandangan inilah. Walaupun ada yang lain-lain. Itu saya terangkan saja. Tapi orang ahli sufi ni adalah orang dalam golongan yang mempunyai ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Awak akan belajar dengan saya lain tak ada tentang ketuhanan. Awak buka saya punya YouTube, 200 lebih lecture saya. Lain tak ada tentang ketuhanan. Kalau awak jadi saya punya apprentice ataupun pelatih, dan saya pelatih awak dilatih 20 tahun lebih atau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saya mengajar awak membuat sesuatu kemahiran. Tentu awak akan mahir dalam kemahiran itu. Jadi ahli sufi, kemahiran dia tentang ketuhanan. Awak tanya dia yang lain, dia tidak ada. Awak tengok tentang apa tu fardu ain, fardu kifayah, dia kurang mahir. Tentang ketuhanan, yes, memang. Tentang ketuhanan dan Tuhan, dia mahir. Jadi kalau awak dah sampai ni peringkat awak nak belajar yang lain seperti saya masuk Universiti Islam Antarabangsa sampai peringkat sarjana. Sarjana. Bila kita sudah ada ini, kita boleh. Saya masuk juga UTM, ambil bahasa Arab. Sijil bahasa Arab. Dan kalau awak nak betul baikkan diri awak dari segi syariah, okey. Tetapi ahli sufi diajar hanya satu saja, ilmu ketuhanan. Mereka spesialis, pakar dalam ilmu ketuhanan. Ada antara awak dah 30 tahun belajar dengan saya. Ada 20 tahun, ada 15 tahun dah awak buka YouTube, 200 lebih syarahan saya tentang ketuhanan. Awak dilatih untuk mahir dalam ketuhanan. Lain tak ada. Kalau awak nak lagi lain, awak belajar lain tempat. Macam seperti saya masuk UIA, UTM dan sebagainya. Untuk lebih pada ilmu yang lain. Jangan berhenti di sini kalau awak nak improve. Tapi untuk ahli sufi, dia mahir dalam ketuhanan. Kalau nak bertanya tentang ketuhanan, tanya ahli sufi. Mereka mahir dalam ketuhanan. Lain tak. Jadi orang dalam golongan ini mempunyai ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Syekh Abdul Qadir Jalan. Kamu boleh menggelar mereka sebagai orang-orang yang memiliki ilmu makrifat. Syekh Abdul Qadir Jalan. Maka mustahak makrifatullah bagi kita. Pasal apa? Itu pasal Imam Ghazali dia kata wajib. Wajib bagi kamu mengenali siapa kamu sembah sebelum kamu menyembahnya. Wajib mengenal. Kalau kita tak kenal siapa kita sembah. Banyak majikan.
Mana satu majikan awak? Kan? Agama-agama ada macam-macam Tuhan ada kan? Mana satu? Kita mesti kenal siapa kita sembah. Wajib. Dan Syekh Abdul Qadir berkata, manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepada Allah tanpa makrifat kepadanya. Tak boleh. Mesti kenal. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku sebagai tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk makrifat kepadaku, mengenaliku, makrifat kepadaku. Begitu Syekh Abdul Qadir Jalani setuju. Maka jelaslah bahawa tujuan mencipta manusia adalah agar manusia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mustahak kita kenal. Itu pasal awaluddin, makrifatullah, awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sudah buat proposal, saranan supaya ilmu ini dikenalkan di institusi peringkat tinggi. Alhamdulillah ada digunakan di Indonesia dan kita dapat feedback sangat baik. Kerana bila mereka tahu tentang ini, mereka akhlak menjadi baik, mereka boleh belajar lebih baik dan mereka punya keputusan yang mereka dapati setiap tahun lebih baik. Kerana mereka boleh khusyuk dalam perkara yang mereka mahu. Jadi insya-Allah kita dah siapkan untuk kita masukkan ilmu ini kepada pusat narkoba itu Indonesia. Di Malaysia dan Singapura pusat dadal kita masukkan dalam pusat narkoba, penjara, juvenile center, pusat kenakalan kanak-kanak, bahagian keluarga, cerai-berai. Kita memasukkan ilmu ini supaya manusia berubah dan dapat mengatasi masalah-masalah. InsyaAllah doakan semoga kita berjaya. InsyaAllah. Pasal awaluddin makrifatullah, awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Syed Sabiq berkata, Syed Sabiq dalam bukunya Akidah Islam, makrifat kepada Allah iaitu makrifatullah adalah asas, foundation atau foundation, asas. Ini yang orang gembur-gembarkan makrifatullah seperti tarikat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, hujung. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kita awaluddin makrifatullah. Dalam satu pagi kita sudah makrifatkan beribu orang. Semasa saya seminar di Semarang, saya berkata begini, ada yang mendengar siaran saya di YouTube tidak percaya. Maka mereka masuk seminar saya yang lain. Lepas tu mereka kata, Ustaz, benar Ustaz cakap, terima kasih Ustaz. Ya, awaluddin makrifatullah. Dia kata, makrifat ni mesti orang yang ibadah dia tinggi-tinggi. Mana boleh? Rasulullah SAW, Nabi-Nabi lain, makrifatkan umat mereka yang belum beriman. Belum beriman, dia makrifatkan. Dan sahabat-sahabatlah umat Islam yang terbaik dalam agama kita. Rasulullah, umat yang terbaik adalah zamanku. Ini sahabat belum beriman. Rasulullah makrifatkan. Rasulullah bersabda, yang paling senang aku makrifatkan adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi jangan merepek makrifat ni untuk orang ibadah tinggi-tinggi seperti tarikat kata, syariat, tarikat, hakikat, mana? Semua Nabi-Nabi makrifatkan umat dia yang belum beriman. Jadi kalian tuan-tuan, puan-puan yang mengatakan, Ustaz, saya punya agama cetek, Ustaz, boleh saya makrifat ke? Tak ada problem. Orang tak beragama.
Jadi saya ada pengikut yang bukan Islam mengikut saya. Lebih dari 60 orang. Lebih. Saya dah 4 kali seminar dengan mereka. 4 kali, 1 kali di Genting, 2 kali di Sunway Lagoon, 1 kali di Thailand. Masih mengikut saya. Masih boleh terima. Dan mereka gunakan ini ilmu pergi hospice. Lecture pada yang bukan Islam. Subhanallah. Mereka feedback Ustaz. Diorang very happy. Walaupun mereka belum Islam. Dan saya tidak akan paksa. Tidak, saya akan tidak paksa. Itu orang lebih suka. Diorang suka saya teaching, okey. Jadi insyaAllah jangan khawatir. Ini adalah untuk semua. Awaluddin Ma'rifatullah. Asas, foundation. Itu yang Syed Sabiq berkata. Ilmu yang terbagus dan yang termulia ialah Ma'rifatullah, Imam Ghazali. Makrifat kepada Allah itulah makrifat yang pertama dan yang paling dahulu kepada kefahaman dia. Boleh kita faham, tak ada problem. Dan yang paling mudah kepada akal fikiran dia tu. Imam Ghazali. Dan kita tengok 10 tahun boleh faham. Satu hari saya disuruh lecture pada anak-anak mu'alaf daripada 11 tahun hingga 16 tahun. Faham. Macam mana saya tahu faham? Minggu lagi satu dia mak bapak datang. Ramai. Ustaz, please teach us. Ajar kami. Apa yang kau dah ajar anak kami. Kami faham Ustaz. Anak diorang lecture bapak dia ni. Wow. Saya buka kelas untuk mereka. Alhamdulillah. Tidak susah. Jangan bingung ke kepala. Ikut lecture saya. InsyaAllah. Ini tak ada baiat janji setia ke apa, tak ada. Saya lecture awak. Seperti di universiti saya lecture. Tapi sini saya ada spoil awak sikit. Saya kasih rujukan. Spoon fed awak lah. Kasih. Supaya awak boleh check. Supaya awak dapat ilmu. Supaya awak tidak sesat, disesatkan oleh mereka yang tidak faham. Jadi lalu jelaslah ketika itu sehingga berhasillah Ma'rifatullah yang hakiki. Ketahuilah bahawa maujud yang paling terang dah, tengok ni. Maujud, wujud yang paling terang ialah Allah. Adakah Imam Ghazali bohong ni? Wujud yang paling terang Ma'rifatullah. Tapi mana dia? Itu orang kata ini mengendaki kepada Ma'rifatullah. Ini mengendaki kepada Ma'rifatullah. Kalau tak ada makrifat, tak nampaklah, buta lah. Kan? Jadi kita hanya boleh sampai ni dengan ilmu yakin, ainul yakin. Itu pasal demi sungguhnya, kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Selepas itu demi sungguhnya, kamu akan melihat dengan penglihatan yang yakin. Kalau kita ilmu yakin, kita boleh melihat neraka Jahannam. Begitu yang kita ada ilmu yakin, kita boleh Ma'rifatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat kewujudan Allah di mana kamu memandang, di situ dia ada, jelas dan nyata. Dan kita tidak buta lagi. Jadi mengenal zat dia diketahui adanya dengan akal fikiran. Kita boleh fikir dengan akal, bukan dengan mata, akal fikiran. Dilihat dengan mata hati. Nanti saya akan terangkan tu mata hati. Pertama, ilmu yakin. Fahamkan apa itu ilmu yakin. Kita tengok nasi. Kita tahu nasi daripada beras. Kita tahu beras datang dari padi yang di pokok padi tu. Jadi untuk gambar tu, nasi, beras, padi di pokok padi. Kalau kita tengok selipar Jepun, kalau Indonesia sandal cepet. Indonesia sandal cepet. Tapi di sini kita selipar Jepun. Kita nampak selipar Jepun, kita nampak getah. Atau karet. Dan kita nampak susu di pokok getah. Pasal itu getah dan susu di pokok getah. Atau susu di pokok karet. Itu ilmu. Dengan ilmu itu datang ainul yakin. Pandangan yang yakin. Bila kita nampak nasi, kita nampak pokok padi dengan padinya. Itu makrifat.
Tak payah nak tengok pada beras lagi. Nampak nasi je, kita dah nampak adu makrifat. Kita lihat selipah, kita nampak susu di pokok getah. Terus makrifat. Tak ada lagi nak tengok lagi getah. Terus makrifat. Jadi dengan ilmu kita boleh makrifat. Kan? Jadi kepada ketuhanan begini juga. Kita belajar ilmu yakin. Pertama-tama yang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah bersabda, permulaan Allah saja ada, tak ada apa pun bersama dia. Dan tentu dia tiada permulaan dan tidak berakhir, tapi kita semua ada permulaan dan berakhir. Pada permulaan Allah saja ada, tak ada apa pun bersama dia. Ingat ni, ini mustahil. Ini pintu makrifat. Mesti ingat ni. Pada permulaan Allah saja ada dan tak ada apa pun bersama dia. Mana dia tunggal. Dia sendiri. Tak ada apa pun bersama dia. Ini mustahil. Mesti mau ingat. Tak ada apa pun bersama dia. Maka dia berfirman kun. Kalau dia sendiri saja yang ada, dia firman pada siapa? Kalau Allah saja ada, permulaan Allah saja yang ada dan tak ada apa pun bersama dia, dia firman kun kepada siapa? Kan? Jadi kerana tak ada yang wujud melainkan dia, boleh firman kun pada diri dia. Pada diri dia. Itu pasal Imam Husain berkata, apakah hubungan di antara pencipta dan ciptaan? Adakah pencipta dan ciptaan wujud berasingan? Kalau ini benar, ia meruntuhkan tauhid kerana ada dua wujud. Tak boleh. Satu wujud. Jadi dia firman kepada diri dia kun. Dan kita tengok dalam firman ada, dia berfirman pada diri dia yang kasih sayang dia, dia menetapkan diri dia kasih sayang atas ciptaannya, hamba-hamba dia. Dan Allah bersabda, Allah berfirman pada zatnya, rahmatku mendahului kemurkaan. Dia berkata pada diri dia, berfirman pada diri dia, kun. Itu pasal dia hanya mengatakan kepadanya N besar, mana Allah SWT. Jadilah. Itu pasal kita tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, makna daripada Allah kepada Allah kita kembali. Dan daripada Allah kepada Allah kita kembali. Dan dia firman kepada kun, pasal dia saja yang wujud, jadi bila firman kun pada diri dia. Apa terjadi bila dia firman pada diri dia? Maka timbul satu wajah yang halus. Timbul satu wajah yang halus. Itu yang kita kata maha halus. Satu wajah yang halus, itu yang dia kata, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini yang dalam surah Nur dia berkata, lubang yang tidak tembus. Itu wajah. Lubang yang tidak tembus. Dan dari wajah ini yang halus ni, yang kita panggil maha halus, ya, wajah yang halus ini, bila firman kun, timbullah satu wajah yang halus atau maha halus, ya, kita panggil maha halus. Dan dari wajah ini, maka jadilah bercahaya menjadi zat. Wajah ini bercahaya menjadi zat. Inilah ciptaan pertama. Ciptaan pertama atau dipanggil wajibul wujud. Ciptaan pertama wajibul wujud. Engkaulah zat yang mendahulukan dan zatlah yang mengakhirkan. Ini Rasulullah kata, daripada zat ini terzakhir semua ciptaan yang lain yang dipanggil mungkin wujud. Jadi lagi sekali ingat, permulaan dia saja yang ada, jadi dia firman pada kun pada diri dia, maka timbul satu wajah yang halus, yang kita panggil maha halus, dan wajah ini bercahaya menjadi zat. Ini yang ciptaan yang pertama ataupun wajibul wujud. Itu zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Jadi ciptaan semua datang dari zat ini. Segala hakikat ni, Profesor Ramadan berkata,
segala hakikat di alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan, semua datang dari satu hakikat yang agung, Zatullah Azza wa Jalla. Zat daripada zat. Kesimpulannya bahawa tiada ada wujudnya selain sesuatu yang berdiri sendiri selain dengan zatnya. Daripada zat ni timbullah ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul wujud, iaitu daripada zat terzahirlah Lauh Mahfuz. Semua berkenaan ciptaan dalam Lauh Mahfuz. Dalam Lauh Mahfuz. Jadi daripada wajah yang halus tu, maha halus, kecil itu, terzahir zat, ciptaan yang pertama yang wajibul wujud, dari situ terzahir ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul wujud, wujud yang mungkin. Wujud yang mungkin, itu kita kenal sebagai Lauh Mahfuz. Semua berkenaan ciptaan dalam Lauh Mahfuz. Dalam Lauh Mahfuz. Maka Profesor Ramadan berkata, telah pun sabit dengan bukti yang yakin, yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun, bahawa kewujudan segala yang mungkin ini bersandar pada zat yang wajibul wujud. Jadi kewujudan yang segala yang mungkin, iaitu mungkinul wujud, bersandar pada zat yang wajib wujudnya atau wajibul wujud. Maka diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah berkata, langit yang 7 dan bumi kepada Allah hanyalah sebesar sebiji sawi. Semua dalam itu wajah yang halus. Dan Nabi Isa seperti kata, tidak besar dia sebutir pasir, ataupun seperti setitik air masin daripada lautan. Dan mengikut teori Big Bang atau ledakan besar, tidak besar dari sebiji pasir ataupun atom. Dan semua tentang ciptaan terkumpul dalam Lauh Mahfuz. Kitab induk yang nyata Lauh Mahfuz. Dan Lauh Mahfuz ini sempurna. Tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Sempurna. Okay? Jadi bila kita dah faham ini, maka masuklah Ainul Yakin. Kita tengok ciptaan, iaitu kita tengok ciptaan ni, kita tahu ni semua dalam Lauh Mahfuz, ciptaan tu datang daripada zat, kita nampak zat. Dan bila kita tahu itu daripada zat, kita tahu di sebalik zat itu yang maha halus. Jadi kita dengan ilmu yakin, ciptaan tu datang daripada zat, zat datang daripada yang maha halus, sifat, hakikat, makrifat. Jadi bila kita dengan Ainul Yakin, kita nampak sifat ciptaan, kita terus makrifat kepada yang maha halus. Begitu. Jadi kita mengenal sifat-sifat dia, dengan itu bila kita dah faham ni, baru kita boleh kenal sifat-sifat Allah SWT. Sifat, hakikat, makrifat. Jadi setiap penzahirannya adalah manifestasi menjadi sifat-sifat ciptaan. Dan hakikatnya adalah zat, dan daripada zat kita sampai kepada makrifat. Jadi kita tengok kepada kain, sifat. Hakikat benang, makrifat kapas. Jadi kita tahu ciptaan, apa yang kita tahu pokok, kayu, batu, semua kita tahu. Di sebaliknya kita tahu zat. Dan di sebalik zat itu kita tahu yang maha halus. Kan? Jadi kalau kita tengok tadi, di sebalik kain itu benang. Di sebalik benang itu kapas. Walaupun kita nampak kain, tapi kita makrifatkan kapas. Begitu juga. Kita tahu di sebalik ciptaan itu zat. Tak ada zat, tak boleh ada ciptaan. Dan tak ada air, tidak akan ada air batu. Sama juga, tidak ada ciptaan, ciptaan tidak ada kalau tidak ada zat. Dan zat tidak akan ada kalau tidak ada yang maha halus di sebalik. Jadi kita boleh pandang ciptaan, kita melihat yang maha halus dengan mata hati kita, di sebalik dengan bersandarkan ilmu, di sebalik semua ciptaan. Jadi dia yang zahir, dia yang batin, iaitu dia yang zahir, dia yang batin, kerana daripada zat terzahir ciptaan. Jadi dia yang zahir. Dan bila ciptaan terzahir, zat tersembunyi dalam ciptaan itu menjadi yang batin. Seperti daripada air terzahir air batu, ais.
Dan air itu tersembunyi dalam ais atau dalam air batu. Jadi ais itu yang terzahir, batin itu air di dalamnya, tidak bercerai. Zahir dan batin tidak bercerai. Tapi kita tahu dengan ilmu kita, itu ais tidak akan ada kalau tidak ada air. Di sebaliknya air. Ya. Jadi yang terzahir itu datang daripada air. Ais itu terzahir datang daripada air. Kita terzahir daripada zat. Dan zat tersembunyi di balik penzahiran dia menjadi yang batin. Misal dia yang zahir dan dia yang batin. Dia yang maha besar, maha luas, maha tinggi. Kalau yang maha halus tu, dari situ terzahir zat wajibul wujud. Dan dari zat terzahir ciptaan yang lain, Lauh Mahfuz. Itu semua datang daripada yang maha halus. Kalau semua ini, semua cakrawala, dunia, mana semua ruang dan masa, datang daripada yang maha halus. Tentulah Allah maha besar, maha luas, maha tinggi. Jadi kita kumpulkan yang wujud ni, semua ni, termasuk ruang dan masa. Dan kita lihat, kita sudah tahu, kita makrifatkan datang daripada yang maha halus. Justru itu, tentu Allah maha besar, maha tinggi, maha luas. Dan kalau itu, kita tahu Allah daripada halus tu datang zat, belakang datang ciptaan. Tentulah dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Dan kalau semua ciptaan ini di sebaliknya zat, dan di sebalik zat itu adalah yang maha halus, tentu dia melihat, mengetahui, maha mendengar, maha mengawasi. Pasal di sebalik ciptaan zat, di sebalik zat yang maha halus, dia bertopeng, ya, dia bertopeng, dia melihat. Jadi zat itu seperti one way mirror, dia boleh tengok. Cermin sahala, dia boleh tengok. Dia boleh mengawasi. Dan dia meliputi sebalik semua ciptaan ada zat. Di sebalik semua zat yang maha halus meliputi. Seperti kita tahu pokok. Kita pegang daun, pokok tahu kita pegang daun dia. Dia pegang buah, pokok tahu kita pegang buah dia. Kita pegang dahan dia, pokok tahu pasal meliputi. Balik daun, buah-buah, dahan-dahan, pokok. Seperti di sebalik ais, air. Jadi kalau kita pegang kat mana ais itu, air tahu. Kalau air tahu, tentu lautan tahu. Pasal air itu sebahagian daripada lautan. Lautan tahu. Jadi macam kita tengok ni. Macam-macam topeng orang ni pakai. Kan? Macam-macam topeng dia pakai. Tapi apa juga topeng orang ni tahu. Pasal itu topeng saja. Dia melihat dari balik topeng itu. Begitu juga yang maha halus melihat di sebalik zat. Dan zat melihat di sebalik ciptaan itu. Jadi sebenarnya yang maha halus yang melihat. Jadi tidak selai daun jatuh tanpa pengetahuan itu, tentu di sebalik daun itu zat, di sebalik zat yang maha halus. Dan dengan itu dia pun tahu isi hati kita. Kerana di sebalik hati kita itu ada zat, di sebalik zat yang maha halus. Tak boleh lari. Jadi ini menantu kata kepada pak mertua, bapak baru sampai tapi dah mati, tak nak mampus kena langgar lori. Sibuk saja datang rumah aku. Di sini tentu Allah tahu. Pasal di sebalik diri dia tu zat, di sebalik zat tu yang maha halus. Maka Allah tahu. Awal dan akhir, tentu Allah tak ada berawal tidak berakhir. Maknanya sebelum terjadi kita, Allah sudah ada. Sesudah kita binasa, Allah tetap ada. Jadi Allah tu awal dan akhir berbandingkan kita. Kita yang ada awal dan akhir. Itu pasal daripada Allah kepada Allah kita kembali. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah awal dan akhir.
mukjizat. Bagaimana mukjizat berlaku? Nabi Saleh alaihissalam, dia punya umat suruh keluarkan unta dari batu yang besar. Mana boleh keluar unta dalam batu? Lipas pun tak boleh keluar. Tapi dengan Allah berkehendak, dia makbulkan doa Nabi Saleh, maka terkeluarlah unta daripada batu ni. Macam mana unta boleh keluar dari batu ni? Kerana dalam batu ni ada zat dia. Ada zat. Jadi zat boleh mengambil rupa menjadi unta. Tak ada masalah. Pasal zat adalah wajibul wujud. Kan? Jadi dia boleh batu, dia boleh jadi unta, dia pokok dan sebagainya. Begitu juga Allah berfirman kepada kaum Yahudi, jadilah kamu kera kerana mereka pergi tangkap ikan. Maka jadilah mereka kera. Tengok muka hampir sama tu, dua-dua tu kan. Macam mana sekelip mata Yahudi semua ni menjadi kera? Kerana di sebalik itu zat. Di sebalik Yahudi itu zat. Zat boleh bertukar corak kerana zat ada wajibul wujud. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, dia belah lautan merah. Terbelah, dia ketuk lautan merah, terkuak. Dia punya umat lari selamat, Fir'aun masuk, turun balik lautan tu, bunuh semua Fir'aun. Bagaimana lautan tu dia ketuk boleh terkuak? Kan di sebalik lautan tu ada zat. Di sebalik zat tu yang maha halus. Jadi kalau dia mau, sentiasa boleh. Zat akan kuatkan air itu. Kan? Jadi itulah mukjizat. Jadi natijanya, bila kita nafikan sifat, kita nafikan hakikat, kita isbatkan yang maha halus. Itulah kita sudah makrifat. Mana kita nafikan, kita jangan ingatkan apa yang kita lihat, dan kita akan ingat ada zat di sebalik itu. Dan kita lupakan juga tentang zat, maka kita tahu itulah yang maha halus. Itu sudah kita makrifat. Nafikan sifat, nafikan hakikat, maka kita sudah isbatkan maha halus. Kita sudah makrifat. Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Mana kita nafikan. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Itulah yang maha halus. Maka di mana kamu memandang, di situ wajah Allah ada. Itu yang maha halus. Maka sekarang kita sudah faham. Kita tidak buta lagi. Terangkatlah tutup yang menutupi sehingga jelas kenyataan kebenaran Allah pada semua itu dengan sejelas-jelasnya laksana mata memandang yang tidak diragukan. Jadi kita tengok di mana pun, di situ wajah Allah atau yang maha halus. Atau dengan hakul yakin. Kita lihat, kita nafikan ni semua ciptaan yang mungkinul, kita nafikan ciptaan yang wajibul, yang tinggal yang maha halus. Dan dengan hakul yakin, kita makrifat yang maha halus. Inilah pengenalan bila kita sedar di mana pun kita melihat di situ kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini memberi satu kesedaran, satu kejutan kita kepada kewujudan, keesaan, kebesaran Allah. Kalau anda belum rasa sekarang, insya-Allah di hari-hari muka, bila ini anda betul-betul faham, anda akan terduduk nangis. Tidak boleh lari. Di mana pun kau memandang, di sebalik semua itu aku. Di sebalik semua itu aku. Berarti dia maha halus tu melihat semua itu aku. Tak boleh lari. Itu buat kita duduk menangis. Itu bila Allah nak makrifatkan satu orang itu, dia bukakan pintu hidayah dengan sifat kesedaran. Dia kejutkan orang itu dari tidur. Itu tersedar. Jadi, seperti seorang sahabat selalu mandi tidak berpakaian. Bila dia sedar di sebalik dinding ni semua zat, dan di sebalik zat itu adalah yang maha halus memerhati, dia bergegar, nangis. Ampun ya Allah, ampun.
malu. Seorang sahabat dia ludah, dia teringatkan zat dia meliputi. Dia menggeletar, minta maaf, dia meludah zat. Ada seorang sahabat, bila dia tak faham, dia nak jalan menggeletar. Saya tanya, kenapa? Zat, Ustaz, saya tidak zat, di sebaliknya maha halus. Maka saya kata, Rasulullah berjalan tak? Ikut Rasulullah. Itulah sunnah dia, ikut. Baru dia okey. Kau tak, you nak makan pun tak boleh. Tapi Rasulullah makan, ikut sunnah dia. Kan? Okey. Dan kita tengok ya, tegasnya kamu sedang tidur, satu pukulan pada hati kamu. Terbukalah hati kamu. Ya, terbuka oleh seruan Allah. Menyerupai hati hamba yang mukmin. Jadi kamu sudah berubah. InsyaAllah. Maka bila kamu sedar di mana kamu melihat, mana kamu mandang, di situ kamu lihat kewujudan Allah. Di sebalik semua ini, di sebalik semua ini yang maha halus. Allah sedang melihat kita. Itu buat kita duduk menangis. Bergegar. Impak ini. Ini Pak Deka dia tanya saya dulu. Saya ini selalu mau training ini kan. Selalu mau training sampai bergegar. Saya 4 bulan setengah dah nangis. Bergegar. Pasal tak boleh lari. Mana pemandang kat situ dia ada, kan? Dah kita sampai ke peringkat ihsan. Kita melihat dia melihat kita. Itulah ihsan. InsyaAllah. Syah Waliullah berkata, seorang yang sudah mencapai ma'rifatullah sudah boleh beribadah di makam ihsan. Sekarang saya terangkan tentang fahaman wahdatul wujud supaya kita tidak terpesong. Wahdatul wujud berkata bila Allah firman kun, dia firman kepada diri dia, betul. Tetapi kesemua diri dia menjadi ciptaan. Beza. Kita kata yang ajar yang halus, yang maha halus, dia kata semua yang maha besar semua menjadi ciptaan. Allah ya, ciptaan, sifat dia kun Allah terus menjadi ciptaan. Dia tak ada hakikat. Tak ada hakikat. Terus tak ada hakikat. Ciptaan menjadi Allah, jadi ciptaan tu ramai. Allah tu satu. Ramai dalam satu. Satu dalam ramai. Allah, dia firman kun, Allah terus jadi ciptaan. Menjelma menjadi ciptaan. Jadi Allah itu ciptaan. Ciptaan tu Allah. Ramai. Ciptaan tu ramai. Allah tu satu. Ramai dalam satu. Satu dalam ramai. Satu dalam ramai. Ramai dalam satu. Jadi tak ada beza alam ini dengan Allah SWT. Tak ada beza. Alam itu Allah, Allah itu Allah. Tak ada beza Tuhan dengan ciptaan. Jadi waktu wujud tidak bezakan antara manusia dengan Allah atau alam dengan Allah. Jadi bila dia sudah fana, dia mengaku diri dia Tuhan. Ini dipanggil apa tu? Ini ada dipanggil nama, sudah lupa. Bila dia fana, dia panggil dia, akulah Allah, akulah yang maha besar, akulah yang hak. Ya. Tuhan mungkin menjelma ke dalam insan laksana bersatunya api dengan besi di waktu sangat panas. Tak ada beza besi dengan besi panas. Sudah menjadi api, tidak beza besi dengan api. Bila dia sudah fana, dia mengaku dirinya Tuhan. Ya. Dan bila dia jadi Tuhan itu, maka syariah tidak berfungsi. Kamu sembahyang. Dia kata, aku nak sembahyang, aku dah jadi Tuhan. Kan? Tak nak puasa. Semua syariah tak nak ikut, dah jadi Tuhan. Kan? Mau jaga ini. Mau jaga posisi mereka. Aku adalah aku, A besar, A kecil. A besar tu Allah, A kecil tu ciptaan. Aku adalah engkau, kau kecil tu ciptaan. Aku adalah dia, D kecil tu ciptaan. Kau, K besar. Kau adalah aku, kau adalah kau adalah dia. Tengok tu, dia main objek besar, objek kecil. Bila kita posisi ni, kita menjaga inilah wahdatul wujud. Kan?
Di sini Asrani meriwayatkan Ibnu Sabah, seorang sahabat pergi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, berkata, engkau adalah engkau, I besar I kecil. Maksudnya apa? Maka dia maksudnya engkau, iaitu Ali adalah Tuhan. Ali menghalau dia ke Madain. Sesudah itu dia pengikut jadi jumpa Sayyidina Ali, berkata, engkau adalah dia, I kecil dan D besar. Ali bertanya, siapa tu dia? Mereka jawab, engkau, I kecil tu Ali adalah Allah. Oh, marah Sayyidina Ali. Maka dihukum mereka, diikat dan dibakar sampai mati. Jadi waktu itu wujud tadi tolak oleh kita punya khalifah yang keempat, Sayyidina Ali. Tolak radhiyallahu anhu. Dia tak boleh kita terima. Itu pasal Allah berfirman, jangan sembah matahari dan bulan ni kecil aja. Allah maha besar, ini maha halus, tak boleh. Sebagian dia maha halus, tak boleh. Kalau ciptaan tidak besar, dia sebiji pasir kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sebesar manusia yang hanya segumpal tanah liat di atas bumi. Jadi kita bingung. Kita tak nampak gajah, kita bilang hidup gajah itu belalai gajah, telinga gajah, ekor gajah. Supaya gajah semuanya. Sudah ada fatwa mengatakan ini tidak boleh diikut. Sesat. Sudah itu timbul fahaman Nur Muhammad. Permulaan Allah saja ada. Bahkan Allah terbagi dua. Separuh Allah, separuh Muhammad. Nur atau Ruh Muhammad, separuh. Jadi separuh Allah berfirman kepada separuh Muhammad, kun. Maka terjadilah berkun pada separuh Muhammad, maka terjadilah ciptaan dari separuh Muhammad. Ciptaan terjadi pada separuh Muhammad. Jadi kalau kita tengok ini, ciptaan belakang sama juga, tak ada hakikat. Pasal Muhammad itu separuh Allah. Tak boleh. Jadi kita tengok di sini, Allah itu dengan Ahmad tambah M adalah Ahad. Jadi tak berbeza Allah dengan Muhammad. Tak berbeza. Ahad itu Tuhan yang satulah, sama. Buang M jadi Ahad. Tapi ini tak boleh pakai. Dia kata ada hadis, aku daripada Allah, orang semua daripada aku. Itu hadis palsu. Direka-reka. Kita tengok Datuk Yusuf Al-Qadawi berfatwa, tidak sabit, tidak betul, tidak boleh dipegangi sebagai akidah. Tak boleh. Jadi juga dikatakan ni sesat, difatwakan, jangan kita ikut. Jadi Nabi Isa berkata, tidakkah kau tahu Allah menciptakan kesemua ciptaan dengan hanya satu perkataan kun, dan semua ciptaan dicipta daripada lumpur. Kalau begitu bagaimana manusia boleh jadi Tuhan? Serta bagaimana Allah menyerupai manusia? Sesungguhnya kamu telah tertipu oleh syaitan. Tak boleh. 124,000 Nabi-Nabi dihantar untuk mengenalkan Allah dan menyembah Tuhan yang satu. Bukan kepada Muhammad. Tak boleh. Jadi saya akhiri syaran ini pada peringkat ini. InsyaAllah kita adakan break dan kita jumpa lagi pulang pada Bayu. Pukul berapa kita jumpa lagi.